Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 13 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu kebahagiaan menurut perspektif Ibnu Bajjah. Assalamualaikum. Nama diberi Absyah Haikal. Nombor metrik 1212805. Nama saya Maisara binti Maruzuki. Nombor metrik 1213487. Saya Nur Aisyah binti Waslan. Memegang nombor metrik 1213488. Saya Ummi Umairah binti Adnan, nombor metrik 1213490. Nama saya Safia binti Syed Faisal, nombor kad metrik saya 1213491. Saya Izzah Mawadah binti Yusof, nombor metrik 1213492. Latar belakang kajian yang pertama untuk mengkaji dan menyelidik mengenai falsafah dan isu semasa dalam mendepani kemajuan dan perkembangan tamadun manusia kontemporari. Yang kedua, untuk mengupas dengan lebih mendalam mengenai tema kebahagiaan iaitu konsep kebahagiaan menurut perspektif Ibnu Bajjah. Yang ketiga, untuk menghayati dan mempelajari serta mendapat ilmu pengetahuan melalui karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Bajjah. Kemudian, untuk permasalahan kajian yang pertama, isu penurunan kebahagiaan dan peningkatan berbagai-bagai masalah fizikal maupun mental yang menjadikan mereka dibelenggu kebimbangan dan keresahan yang berpanjangan. Manusia tidak mengetahui maksud yang sebenar-benarnya dan disalahkan tafsir maupun disalah ertikan erti kebahagiaan itu. Yang ketiga, untuk mengelakkan persalahfahaman masyarakat kini tentang konsep kebahagiaan dan keseronokan. Objektif kajian. Yang pertama, untuk menerangkan latar belakang Ibnu Bajjah. Yang kedua, untuk mengenal pasti pengetahuan dan kefahaman mengenai kebahagiaan menurut perspektif Ibnu Bajjah. Yang ketiga, meneladani falsafah mutawahid Ibnu Bajjah. Seterusnya, masuk pula kepada bahagian skop kajian, iaitu skop kajian kami ini adalah tertumpu dan terletak di satu tempat yang terkumpulnya ilmu-ilmu pengetahuan serta sumber-sumber dan bahan-bahan ilmiah yang berada di iaitu Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia. Maka, bagi metodologi kajian kami pula, kami telah bersepakat untuk menggunakan melalui pendekatan kualitatif yang diperolehi daripada kaedah sumber perpustakaan bagi mendapatkan jawapan serta maklumat mengenai tajuk kajian kami iaitu kebahagiaan menurut perspektif Ibnu Bajjah. Selain daripada itu, perkara ini lagi disokong dengan tambahan melalui sumber-sumber serta bahan-bahan daripada internet. Seterusnya, apakah perbezaan kebahagiaan dan kesenangan? Perbezaan kebahagiaan dan kesenangan adalah kebahagiaan merujuk kepada keadaan gembira seseorang. Ianya adalah keadaan fikiran, bukan reaksi terhadap kepada rangsangan luar maupun faktor luaran. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam individu itu sendiri. Kebahagiaan biasanya adalah hidup lama dan membolehkan individu itu untuk rasa bersyukur dalam kehidupan seharian. Manakala keseronokan pula boleh didefinisikan sebagai rasa kesenangan. Tidak seperti kebahagiaan, kesenangan ini hanya akan berlaku sesaat dan sentiasa bergantung kepada faktor luaran sahaja, iaitu sebagai contoh ketika mendapat makan makanan yang lazat serta mendapat promosi. Apabila faktor luaran ini dikeluarkan, maka kita akan kembali kepada keadaan yang asal, iaitu keadaan seperti sedia kala. Oleh itu, sekiranya individu itu ini ingin mengekalkan keseronokan yang berpanjangan dan pada setiap masa, dia perlu terus melakukan perkara-perkara serta aktiviti-aktiviti yang positif dalam kehidupan sehariannya. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai tokoh falsafah Andalusia yang digelar Ibnu Bajjah. Nama penuh beliau ialah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya al-Sheikh At-Tujibi bin Bajjah. Beliau lahir di Saragossa, Sepanyol, iaitu pada abad ke-11 Masihi. Perkara yang menarik mengenai beliau ialah beliau mampu menguasai 12 cabang ilmu. Antaranya ialah astronomi, falsafah, muzik, doktor, fizik, psikologi, pertanian dan kesusastraan. Selain itu, karya-karya beliau juga mendapat perhatian daripada masyarakat. Antaranya ialah filsafat Al-Wida yang menerangkan mengenai ketuhanan,
kewujudan manusia dan alam. Karya ini juga menerangkan mengenai kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut mutawahhid. Karya yang lain pula ialah Al-Ittisal Al-Aqd bi Al-Insan. Konsep kebahagiaan menurut perspektif Ibnu Bajjah adalah filosof yang membahaskan tentang kebahagiaan dan berpendapat bahawa kebahagiaan yang sebenarnya dengan bermutawahhid atau hidup secara soliter dengan menjauhkan diri daripada perkara buruk yang ada dalam diri masyarakat. Mutawahhid merupakan konsep kebahagiaan menurut perspektif Ibnu Bajjah. Mutawahhid adalah jalan yang tepat untuk memperoleh kebahagiaan agar manusia dapat terhindar dari pengaruh buruk. Seterusnya, langkah-langkah kebahagiaan menurut perspektif Ibnu Bajjah. Antara langkah-langkah kebahagiaan menurut perspektif Ibnu Bajjah ialah jika kita takut terjerumus ke dalam lembah maksiat, maka asingkanlah diri kita dari persekitaran yang akan membawa kita ke arah itu. Selain itu, dampingi atau dekati ilmuwan atau ulama. Jika tidak boleh dampingi atau dekati mereka, maka berkawanlah dengan orang yang selalu mengajak kita ke arah kebaikan. Akhir sekali, antara langkah kebahagiaan menurut perspektif Ibnu Bajjah ialah menjadi masyarakat yang cerdas yang boleh membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Hasil daripada kajian ini, kita dapat mengenal sedikit sebanyak latar belakang dan sejarah asal-usul Ibnu Bajjah. Beliau merupakan seorang tokoh yang hebat dan bijaksana dalam pelbagai bidang, antaranya kedoktoran, astronomi, falsafah dan banyak lagi. Dalam ilmu falsafah, antara kajian atau perbahasan yang telah beliau diutarakan adalah mengenai konsep erti sebuah kebahagiaan. Di sini, kita telah sedikit sebanyak mengkaji dan mempelajari erti bahagia menurut tokoh terkemuka bernama Ibnu Bajjah. Antara kaedah yang untuk memperolehi kebahagiaan di dunia ini berdasarkan hujah Ibnu Bajjah adalah dengan kita menjauhi segala perbuatan maksiat. Implikasi yang kita dapat dari tajuk ini ialah apabila kita berjaya kecapi nilai kebahagiaan yang sebenar dalam hidup kita, hampir kesemua kerja dan urusan seharian kita dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Cadangan untuk mendapatkan erti kebahagiaan antaranya kita perlu berhenti mencari kesempurnaan dalam setiap perkara kerana telah kita ketahui sejak azali. Seandainya kita terus mencari titik kesempurnaan dalam apa jua perkara, hal itu sendiri pada akhirnya akan menjadikan kita kehilangan sebuah nikmat yang digelar kebahagiaan.